Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai suratu Al-Masad. So pada hari ini insya-Allah kita sambung pada surah berikutnya, iaitulah suratu Al-Ikhlas ataupun yang biasa kita sebut dengan Qul Huwallahu Ahad, ya. Ini adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quranul Karim. So artinya insya-Allah dalam dua surah saja lagi kita akan mengkhatamkan juzuk yang ke-30 insya-Allah taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah dalam suratu Al-Ikhlas ini, terlebih dahulu kita melihat sedikit muqaddimah kepada suratu Al-Ikhlas ini. Yang pertama-tama dari sisi nama, surah ini disebut nama dia dalam banyak kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis dengan sebutan Al-Ikhlas, suratu Al-Ikhlas, ya. Walaupun sebenarnya kita tidak menemukan perkataan Al-Ikhlas dalam surah ini. Kalau kita baca surah ni, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita tidak menemukan dalam surah ni ada perkataan ikhlas. Biasanya nama kepada satu-satu surah itu diambil daripada perkataan yang terdapat dalam surah tersebut. Ini agak berbeza sikit. So mengapa disebut surah ini sebagai suratu Al-Ikhlas? Lianna fiha ta'liman nasi al-ikhlas al-ibadati lillahi azza wa jal. Kerana kandungan surah ini mengajarkan kepada manusia akan keikhlasan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Keikhlasan dalam arti salamat al-i'tiqadi min al-isyraki billah ghairahu fil ilahiyah, iaitulah keselamatan akidah daripada kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan mengapa surah ini disebut sebagai suratu Al-Ikhlas, kerana kandungan surah ini mengajarkan tentang keikhlasan dalam beribadat kepada Allah dengan makna selamat daripada akidah yang mengandungi kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama pertama kepada surah ini. Selain itu, surah ini juga disebut sebagai surah Qul Huwallahu Ahad, sebagaimana dinyatakan dalam banyak riwayat, ya, bahawa surah ini disebut sebagai surah Qul Huwallahu Ahad, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama dalam surah ini, ya. Selain daripada itu, ada lagi nama surah ini disebut sebagai surah At-Tauhid, ya. Ada yang mengatakan nama surah ini sebagai surah At-Tauhid kerana memang kandungan surah ini berbicara tentang tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada lagi yang menyebut nama surah ini sebagai suratu Al-Asas, surah asas, ya, foundation, ya. Mengapa? Listimaliha ala tauhidillah wa huwa asasul Islam. Alasannya kerana surah ini mengandungi tentang tauhidullah, keesaan Allah Ta'ala, yang mana tauhidullah itu akidah merupakan asas kepada Islam, ya. Dalam tafsir Al-Kashaf disebut juga surah ini sebagai surah Al-Ikhlas ini dengan surah Al-Kafirun sebagai surah Al-Muqashqishatain,
surah Al-Muqashqishatain, yang berarti Al-Mubri'ataini minasyirki wa minan nifaq. Dua surah yang mengajarkan tentang berlepas diri daripada kesyirikan dan kemunafiqan. Jadi sebenarnya apabila kita telusuri penjelasan para ulama-ulama kita tentang nama kepada surah Al-Ikhlas ini, maka sangat banyak kita temukan. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan nama kepada surah Al-Ikhlas ini mencapai sampai 20 nama, malah ada yang menyebut sampai 22 ataupun 23 nama surah Al-Ikhlas ini. Biasanya apabila banyak nama kepada satu-satu surah itu, ia menunjukkan keutamaan surah tersebut. Kerana memang surah Al-Ikhlas ni ia mempunyai keutamaan yang spesial berbanding surah-surah yang lainnya, ya. Al-Imam Al-Biqai menyebutkan lebih kurang ada 20 nama kepada surah Al-Ikhlas ini, ya. Selain apa yang sudah kita sebutkan sebentar tadi, ya. Saya bacakan mungkin secara ringkas ini supaya sekadar penambah pengetahuan kita saja tentang keagungan surah Al-Ikhlas ini. Banyaknya nama-nama kepada surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, kata beliau, surah ini disebut sebagai surah At-Tafrid. At-Tafrid artinya yang bersendiri. Mengapa begitu? Li'annahu lam yuzkar fiha siwa sifatihi as-salbiyah allati hiya sifatul jalal, ya. Kerana tidak disebutkan dalam surah ini selain sifat-sifat salbiyah kepada Allah, iaitulah sifat-sifat keagungan kepada Allah Ta'ala, sifat-sifat ketinggian kepada Allah. Dalam surah ni hanya disebutkan sifat salbiyah. So oleh kerana itu ia bersendiri, satu-satunya surah yang hanya menyebutkan sifat salbiyah kepada Allah. Maka disebut nama surah, maka beliau menyebut nama surah ini sebagai surah At-Tafrid yang bersendiri, ya. Kemudian beliau menyebut nama surah ini juga sebagai surah At-Tauhid. Alasannya sama, kerana surah ini memang membincangkan tentang tauhid. Yang ketiga, beliau sebut nama surah ini sebagai surah Al-Ikhlas. Ini tadi kita dah bahaskan juga. Yang keempat, beliau sebut nama surah ini juga sebagai surah An-Najah. An-Najah artinya keselamatan, ya. Mengapa? Li'annaha tunji minal kufri fid dunya wa minan nari fil akhirah. Kerana surah ini menyelamatkan seseorang daripada kekufuran di dunia dan daripada azab api neraka di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, surah ini beliau sebut sebagai surah Al-Wilayah, surah kewalian, ya. Mengapa? Li'anna man 'arafa Allah biwahdaniyatihi. Kerana sesiapa yang kenal dengan Allah, dengan keesaan Allah Ta'ala, fahuwa min awliyaihil mu'minin, maka ia termasuk daripada kalangan wali-wali Allah Ta'ala yang beriman. Dan surah ini mengajarkan tentang tauhidullah. Yang keenam, surah ini beliau sebut, Al-Imam Al-Biqai sebut sebagai surah An-Nisbah. Apa itu? An-Nisbah artinya yang dinisbahkan, ya. Mengapa disebut begitu? Kerana orang-orang musyrik dahulu berkata kepada Nabi, unsub lana rabbak, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka Allah Ta'ala turunkan surah ini. Yang ketujuh, surah ini beliau sebut juga sebagai surah Al-Ma'rifah, pengetahuan. Mengapa? Li'annaha ahatat bisifati allati la tatimmu ma'rifatullah illa bima'rifatihi, ya. Kerana surah ini mengandungi sifat-sifat yang mana tidak sempurna pengenalan seseorang kepada Allah kecuali mengetahui tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surah ini. Kemudian yang ke-8, surah ini beliau sebut sebagai surah Al-Jamal, ya, keindahan. Mengapa? Li'annaha jama'at usul sifatillah. Kerana surah ini mengandungi usul-usul kepada sifat Allah, asas-asas kepada sifat-sifat Allah, wa hiya ajmalu sifati wa akmaluha, yang mana itu merupakan sifat-sifat yang paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna, ya. Yang ke-9, surah ini beliau sebut sebagai surah Al-Muqashqisah. Surah Al-Muqashqisah yang berarti melepaskan diri daripada kesyirikan, ya. Disebut juga surah ini sebagai surah Al-Mu'awwidhah kerana Nabi mengatakan kepada Uthman bin Mat'un saat dia sakit supaya berlindung kepada Allah dengan surah Al-Ikhlas
dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah ini juga beliau sebut sebagai surah As-Samad, ya. Disebut juga sebagai surah Al-Asas, surah Al-Mani'ah, ya, surah Al-Mahdar, surah Al-Munaffir. Sangat banyak, ya. Itulah sebahagiannya, ya. Ada lebih kurang 20 beliau sebutkan nama kepada surah Al-Ikhlas ini. Intinya nama-nama pada surah Al-Ikhlas ini sangat banyak, ya. Kalau kita himpunkan semua pendapat-pendapat yang disebutkan para ulama, maka ia sampailah kepada 20 nama ataupun lebih daripada 20 nama, ya. Baik, surah ini menurut pendapat yang paling kuat ialah ia merupakan surah Makkiyah. Artinya surah ini telah pun diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa baginda masih berada di kota Mekah. Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah sebut bahawa surah ini adalah surah yang ke-22 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ia turun selepas surah An-Nas dan sebelum surah An-Najm. Maknanya surah An-Nas surah yang ke-21 diturunkan pada Nabi. Al-Ikhlas surah yang ke-22 diturunkan kepada Nabi, manakala surah An-Najm surah yang ke-23 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Dan surah ini mempunyai sebanyak 4 ayat sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, dan ini bersesuaian dengan perhitungan yang dibuat oleh ulama-ulama daripada Madinah, Kufah dan juga daripada kalangan ulama Basrah, ya. Baik, daripada 4 ayat ni terdapat sebanyak 11 kalimah. Daripada 4 ayat, kalau kita hitung kalimah dia ada sebanyak 11 kalimah. Wa hurufuha, manakala huruf-hurufnya pula ada sebanyak 47, ada sebanyak 47 huruf, ya. Maknanya kalau kita baca surah ini dan Allah bagi ganjaran 10 pahala bagi tiap-tiap huruf, maka dengan membaca surah Al-Ikhlas ni kita akan dapatkan sebanyak 470 pahala, ya, insya-Allah. Fawasilu ayatiha, ya, hujung-hujung ayat kepada surah ni semua diakhiri dengan huruf dal. Qul huwallahu ahad, dal. Allahus samad, dal. Lam yalid wa lam yulad, dal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hujung ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini semua menggunakan huruf dal, ya. Selain ia memberi makna yang dalam, ia juga mengindahkan bahasa Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan sekadar membawa petunjuk-petunjuk yang sangat baik, tetapi ia juga disampaikan dengan bahasa yang sangat indah. Maka para ulama ulumul Quran ataupun ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan bahawa mukjizat terbesar daripada Al-Quran itu dari sisi lugawinya, daripada sisi bahasa, kerana Al-Quran datang dengan ketinggian bahasa yang luar biasa, ya. Baik, so apa yang dibicarakan dalam surah ini? Sekadar gambaran am dahulu pada kita. Yang dibicarakan dalam surah ini tentang keesaan Allah Ta'ala, ya, keesaan Allah Ta'ala. Yang kedua tentang samadullah, tentang ketinggian dan berhajatnya makhluk kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah bersih daripada anak dan orang tua. Artinya Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Dan al-bara'ah minasyirki wasyirik, Allah Ta'ala tidak mempunyai sebarang sekutu. Inti daripada poin-poin ini sebetulnya adalah tentang tauhid, tentang keikhlasan. Keikhlasan dalam arti kita membersihkan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, sebelum kita masuk kepada
kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ni, mari kita lihat dahulu keutamaan kepada suratu Al-Ikhlas ini. Tadi saya ada sebut bahawa surah ini mempunyai banyak nama, dan kebiasaannya apabila banyak nama kepada satu surah, ia menunjukkan tentang keutamaan surah tersebut. Maka apabila kita membaca riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suratu Al-Ikhlas ini ia antara surah yang mempunyai banyak keutamaan, ya. Yang pertama, suratu Al-Ikhlas ini, sebagaimana dahulu ada saya sampaikan ketika mana kita membahaskan suratu Al-Kafirun, ia antara surah yang digalakkan Nabi untuk kita baca pada solat-solat tertentu. Yang pertama, disunatkan untuk dibaca pada rakaat kedua solat sunat sebelum subuh. Solat rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas ni. Kemudian sunat kita baca pada rakaat kedua solat sunat maghrib, maknanya ba'diyah maghrib, selepas maghrib, ya. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas ini sunat kita baca pada rakaat yang kedua solat sunat tawaf, ya. Yang keempat, surah Al-Ikhlas ni sunat kita baca ketika kita sembahyang witir pada rakaat yang ketiga. Itu diamalkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sendiri, ya. Jadi surah ini antara surah yang digalakkan untuk kita baca dalam beberapa solat tertentu, iaitulah solat-solat sunat, ya. Baik, selain daripada itu masih terdapat banyak riwayat tentang keutamaan surah ni, ya. Misalnya daripada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW sebut, walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahawa suratu Al-Ikhlas ini, ya, suratu Al-Ikhlas ini ia menyamai, ya, ia menyamai 1/3 daripada Al-Quran. So apa maksud 1/3 daripada Al-Quran ni? Ada perbezaan pendapat. Ulama menjelaskan apa maksud 1/3 Al-Quran. Ada pendapat mengatakan sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ni, maka ia akan dapat pahala seperti orang yang membaca 1/3 daripada Al-Quran. Itu satu pendapat, dan itu tentu saja boleh kita terima, kerana memang Nabi sebut secara am, wa innaha la ta'dilu sulusal Quran. Ada pendapat yang lain mengatakan bahawa kandungan surah Al-Ikhlas ini itu mewakili 1/3 Al-Quran. Mengapa begitu? Kerana dikatakan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran itu terbahagi kepada 3. 1/3 tentang tauhid, 1/3 tentang hukum hakam, dan 1/3 tentang kisah-kisah. Surah Al-Ikhlas ini surah yang membahaskan tentang tauhid, dan boleh dikatakan intipati daripada tauhid. Oleh kerana itu, bagi ulama yang berpandangan sebegini, mereka mengatakan Nabi SAW mengatakan bahawa surah Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 daripada Al-Quran, kerana surah ini membahaskan tentang tauhid, yang mana ilmu tauhid bahagian 1/3 daripada Al-Quranul Karim. So inilah dua pendapat tentang apa makna surah Al-Ikhlas ini menunjukkan 1/3 daripada Al-Quran, ya. Kedua-dua makna tadi sama-sama boleh kita terima, tetapi kita tidak boleh pula mengatakan bahawa so maknanya kalau 1/3 surah Al-Ikhlas ni 1/3 daripada Al-Quran, so maknanya kita baca 3 kali kita kira khatam Quran lah. Itu tidak tepat, ya. Jadi walaupun kita baca misalnya 3 kali berulang-ulang surah Al-Ikhlas, itu tidak dikatakan kita khatam Al-Quran, ya. Tidak begitu maknanya.
Baik, hadis Nabi yang menyatakan tentang 1/3 daripada Al-Quran itu ia sangatlah banyak, bukan sekadar bukan sekadar satu hadis sahaja, tetapi terdapat beberapa riwayat yang menyatakan itu, ya, yang menyatakan bahawa ia 1/3 daripada Al-Quranul Karim, ya. Kemudian riwayat yang lain, ya, ini riwayat daripada Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah, min hadithi Abdullah bin Buraidah an abihi, daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya. Anna Rasulullah SAW sami'a rajulan, Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa. Apa doa lelaki tersebut? Allahumma inni as'aluka بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nabi dengar ada orang berdoa begitu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku pohon kepadamu, bi anni, bahawa sesungguhnya aku, asyhadu annaka antallah, aku bersaksi bahawa engkaulah Allah, la ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan engkau, al-ahadus samad, engkaulah yang maha esa dan yang maha as-samad, ya, tempat tumpuan sekalian makhluk, ya, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang sekufu denganmu walau seorang pun. Ketika Nabi mendengar seorang lelaki ini berdoa dengan doa ini, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, laqad sa'altallaha bismihil a'zam, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, alladhi idza su'ila bihi u'ta, alladhi idza su'ila bihi a'ta, yang mana kalau Allah diminta dengan nama Allah Al-A'zam tadi, Allah akan beri. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila berdoa kepada Allah dengan itu, Allah akan perkenankan doa kita. Maka salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas ini surah yang sangat agung, dan ia mengandungi Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling agung, dan sangat baik kita sisipkan dalam doa kita, ya. Boleh kita bacakan dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutkan ini dalam doa kita, lepas tu mintalah hajat-hajat kita kepada Allah, insya-Allah, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini, moga-moga insya-Allah Allah Taala akan kabulkan doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, seterusnya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal daripada Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, sesiapa yang membaca surah qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, sehingga akan dia membacanya sebanyak 10 kali. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bina untuk dia satu istana di dalam syurga. Siapa yang baca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bina untuk dia satu istana di dalam syurga. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada Nabi, idza nastakthiru ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau kami nak lebih daripada itu? Maknanya macam mana kalau kami baca lebih daripada 10 kali? Maka Nabi mengatakan, Allahu aktsaru atyab, maka Allah lebih banyak dan lebih baik lagi. Maka disebut dalam riwayat yang lain, kalau kamu baca 20 kali, maknanya kamu dapat 2 istana. 30 kali dapat 3 istana. Setiap 10 kali baca surah Al-Ikhlas, Allah bina satu istana di dalam syurga. Masya Allah, ini satu keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Baik, seterusnya keutamaan surah Al-Ikhlas ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita alaihi salatu wasalam, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin, Nabi kalau pergi ke tempat tidur Nabi, maknanya Nabi nak tidur pada tiap-tiap malam, jama'a kaffaihi, Nabi pertama akan himpunkan kedua tapak tangan Nabi macam ni. Nabi himpunkan kedua tapak tangan Nabi. Summa nafatha fihima, kemudian Nabi bertiup kepada kedua tapak tangan Nabi. Gitu ya. Wa qara'a fihima qul huwallahu ahad, sambil Nabi baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian surah qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsahu bihima man istata'a min jasadi. Selepas itu Nabi akan usapkan kedua tapak tangan Nabi ni kepada seluruh tubuh badan Nabi. Yabda'u bihima ala ra'si, Nabi mulai dari kepala, kemudian wa wajhihi, kemudian wajah, wa ma aqbala min jasadihi, bahagian hadapan badan ya, sampai ke bawah ya. Dan itu Nabi buat sebanyak 3 kali. Yaf'alu dhalika 3 marrat, Nabi buat sebanyak 3 kali. So maknanya surah Al-Ikhlas ini antara surah yang digalakkan supaya kita baca ketika mana kita hendak tidur, bersamaan dengan Al-Falaq dan An-Nas, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang saya bacakan sebentar tadi hadis Nabi tentang itu ya. Baik, mari kita lihat ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa ya. Ayat ini diawali dengan qul ya. Apabila satu ayat itu diawali dengan qul ya, katakanlah macam tu, ini biasanya disebabkan ada asbabun nuzulnya ya, ada asbabun nuzul kepada ayat tersebut. Maka dikatakan dalam riwayat, ada yang mengatakan orang-orang musyrik datang pada Nabi, ada yang mengatakan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi. Intinya mereka bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, tolonglah jelaskan kepada kami, gambarkan kepada kami tentang Tuhan kamu itu. Ya, tolong gambarkan kepada Nabi, kepada kami, bagaimana sifat-sifat Tuhanmu itu. Kerana Nabi membawa fahaman yang baru pada ketika itu, agama yang baru yang berbeza dengan agama mereka. Agama mereka menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang Nabi yang mengingkari mereka. So mereka pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Muhammad, tolong jelaskan kepada kami bagaimana tentang Tuhanmu itu ya. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ni, qul, katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah ya, Tuhanku ialah Allah Ta'ala yang Maha Esa ya. Allah Ta'ala, Tuhanku Allah itu ialah Rabb yang Maha Esa ya. Dalam satu riwayat daripada Ikrimah mengatakan orang Yahudi datang pada Nabi berkata, nahnu na'budu Uzair bin Allah, kami menyembah Uzair anak Allah. Orang-orang musyrik berkata, nahnu na'budul asnam, kami sembah berhala-berhala. Orang Nasrani kata, nahnu na'budul Masih ibnullah, kami menyembah Isa anak Allah, kata mereka. Orang Majusi pula berkata, nahnu na'budu syamsa wal qamar, kami sembah matahari dan bulan ya. Begitulah dengan yang lain-lain. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, yakni katakanlah wahai Muhammad, dia Allah Tuhanku itu
Al-Wahidul Ahad, Esa, satu, tunggal, alladzi la nadhira lah, yang tiada bandingan bagi Allah, wala wazira, dan tidak ada pembantu kepada Allah, wala syabih, tidak ada yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah pembuka kepada surah ini, menyatakan Allah Ta'ala Rabb yang Maha Esa, ya. Tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka Allah itu Rabb yang Maha Esa, kita mesti diesakan dalam ibadah. Allah Ta'ala Rabb satu-satunya yang mencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada pembantu, tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Dia Allah Ta'ala Rabb yang Maha Esa, ya. Baik, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayatul kursi, ya, dan ayat yang lain juga Allah Ta'ala ada sebut, ya, wa ilahukum ilahu wahid, ya. Allah Ta'ala, ini bukan ayat kursi, ya, yang biasa kita sandingkan dengan ayat kursi. Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu iaitulah Tuhan yang Esa, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Rabb, tiada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, itu pernyataan pertama pada surah ini, ya, bahawa Allah Ta'ala Rabb yang Maha Esa, yang tiada tandingan bagi Allah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan tidak ada yang seumpama dengan Allah. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, ya. Allahus Samad, apa maksud Allahus Samad? Ada ulama memaknai makna Allahus Samad itu, As-Samad itu artinya menurut Abdullah ibn Abbas ialah Al-Kamilu fi ilmi, yang sempurna ilmunya, Al-Kamilu fi hilmi, yang sempurna kelembutan kesabarannya, Al-Kamil fi izzatih, yang sempurna keagungannya, Al-Kamil fi qudratihi, yang sempurna kuasanya, sampai seterusnya yang semakna dengan itu. Artinya Allah itu Rabb yang mustaghnin an jami'il makhluqat. Allah itu As-Samad, maknanya Allah Ta'ala yang tidak berhajat sedikit pun kepada sekalian makhluk. Allah tak berhajat kepada sekalian makhluk. Mengapa? Li'annahu kamil, kerana Allah Ta'ala itulah yang maha sempurna. Dalam makna yang lain, As-Samad juga dimaknai dengan alladhi tasmudu ilaihil khalaik fi hawaijiha, iaitulah makhluk berhajat, ya, kepada Allah Ta'ala, ya. Maksudnya Allah Ta'ala sekalian makhluk itu memerlukan ataupun berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka As-Samad maknanya dapat disimpulkan Al-Kamilu fi sifatihi, yang sempurna sifat-sifatnya, alladhi iftaqarrat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang mana seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahus Samad itu Allah Rabb yang maha sempurna sifatnya dan tempat bergantung meminta hajat-hajat makhluknya, ya. Maka As-Samad antara makna disebut para ulama As-Sayyid, ialah pemimpin, alladhi la fawqalah, yang tidak ada yang lebih tinggi lagi. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala, tidak ada yang lebih agung daripada Allah, tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Sehingga akan disimpulkan yang mempunyai sifat yang sempurna. Ketika mana Allah Ta'ala pemilik sifat yang paling sempurna, sifat yang paling tinggi, maka sudah tentu Allah lah tempat meminta, tempat berhajat seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana kita meminta, kita hanya digalakkan meminta kepada Allah.
Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau nak meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dan Allah sendiri sebut dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah kami beribadat dan hanya kepadamu lah kami, ya Allah, kami meminta pertolongan, ya. Baik, kita teruskan ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, lam yalid. Ya, Allah Taala tidak beranak. Tidak ada anak bagi Allah Taala. Ya. Sehingga kan dikatakan ada yang seumpama dengan Allah. Ya. Mereka yang mendakwa bahawa Allah Taala mempunyai anak, sehingga kan mereka mempertuhankan kerana memang anak itu bahagian daripada orang tuanya. Sehingga kan mereka mempertuhankan Uzair, mempertuhankan Isa dan mempertuhankan malaikat seperti orang-orang musyrik dahulu. Allah mengatakan lam yalid. Allah itu tidak beranak. Maka tidak ada titisan daripada Allah. Ya, tidak ada. Walam yulad, dan Allah Ta'ala itu pula tidak diperanakkan. Ya. Jadi tidak ada lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Artinya tidak ada pasangan bagi Allah Ta'ala dan tidak ada anak bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, "Anna yakunu lahu walad." Macam mana pula Allah Ta'ala boleh punya anak? "Walam takul lahu sahibah." Allah tak ada isteri. "Wa khalaqa kulla syai'." Allah lah yang mencipta segala sesuatu. "Wa huwa bikulli syai'in alim." Dan Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap segala sesuatu. "Walam yulad." Dan Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Maka Allah Ta'ala huwal awwal alladhi laysa qablahu syai'. Allah lah yang paling awal, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Maka tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, bukan proses dilahirkan sebagaimana kita ada, sebagaimana haiwan ada. Bukan proses dia, bukan macam tu. Allah Ta'ala ada dan tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Maka huwal awwal, Allah lah yang paling awal. Laisa qablahu syai', tidak ada sebelum Allah Ta'ala sesuatu pun. Ini jangan terlalu kita fikir macam mana. Jangan. Cukup kita yakini, kita imani bahawa Allah Ta'ala yang paling awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Kerana segala sesuatu selain Allah ialah makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Maka sebelum Allah tidak ada apapun. Allah lah yang paling awal. Itu ya. Walam yulad, Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Ya. Allah Ta'ala nyatakan ini untuk membantah sekurang-kurangnya 3 golongan manusia daripada golongan yang sebenarnya mensyirikkan Allah. Yang pertama, nak membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Yang kedua, nak membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah. Yang ketiga, nak membantah orang-orang musyrik yang mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang seimbang dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai', tidak ada yang seumpama dengan Allah. Maka antara sifat yang pasti bagi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith, berbeza dengan makhluk, tidak ada yang sama. Maka tidak boleh kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk itu artinya merosakkan akidah. Maka kalau kita perhatikan surah Al-Ikhlas ini yang membahaskan tentang tauhid ini, ayat pertama dan ayat yang kedua itu menyebutkan tentang ketinggian Allah, keesaan Allah Ta'ala, ketinggian Allah SWT. Manakala ayat 3 dan ayat 4 itu Allah menafikan sifat-sifat kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah, seperti Allah itu punya anak atau diperanakkan, dan orang-orang yang mengatakan bahawa ada yang serupa atau yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Taala sekalian, sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai membahaskan surah Al-Ikhlas. Moga-moga dapat kita dalami makna surah ini dan kita amalkan
kerana ini antara surah yang mempunyai banyak keutamaan-keutamaan sebagaimana saya telah sampaikan pada awal kuliah tadi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.